Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Ashabul fadilah, ustazah yang dirahmati Allah. Kita teruskan lagi pengajian kita berhubung tentang alat rubu'ul mujayyab, dan kita akan dapatkan juga hari ini paling tidak dapat menghitung waktu solat fardu zuhur hari ini maupun hari semalam. Contoh yang diberikan ialah pada semalam 8 Oktober. Tak apa, kita buat hari ini pula 9 Oktober, ataupun kita dah boleh buat untuk hari esok. Dan di depan saya ni ada lebih kurang 12 soalan. Biarkan dulu 13 soalan lagi. Tahniahlah, ramai yang nak bersoal. Baik, sebelum melanjutkan perbicaraan, kita merujuk dulu ayat 17 surah Ar-Rahman. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Sadaqallahul azim. Ayat 17 surah Ar-Rahman. Dialah Allah yang mentadbir dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenam matahari. Apa yang dimaksudkan dengan dua tempat terbit matahari? Matahari memang terbit di sebelah timur, tetapi ada kalanya matahari itu terbit di sebelah timur condong ke utara, dan ada kalanya matahari itu terbit sememangnya di sebelah timur, akan tetapi condong sedikit ke arah selatan. Kalau kita perhatikan pada tanggal 21 Mac, matahari berada di garisan khatulistiwa, garisan berwarna biru. Kita perhatikan untuk bulan selanjutnya, iaitu bulan April, memang terbit di sebelah timur, tetapi dia akan condong sedikit ke utara. Ya, terbit di sebelah timur, tetapi dah mula condong sedikit ke sebelah utara. Begitu juga nanti pada bulan Mei, terbit di sebelah timur, tetapi condong sedikit ke sebelah utara. Begitu juga bulan Jun, ya, terbit di sebelah timur, tetapi condong sedikit di sebelah utara. Inilah dia kecondongan ke sebelah utara yang kita kata maksimum. Selepas itu terbit memang di sebelah timur, tetapi sudah mula condong sedikit ke selatan. Begitu juga nanti bulan Ogos ke selatan. Begitu juga bulan September. Begitu juga bulan Oktober, ya, November, dan kemuncaknya dia condong di sebelah selatan pada bulan Disember. Dan akan berulang-ulang sedemikian. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Kalau kita lajukan gerakan dia beginilah. Dibentuk nombor 8. Itu rahsia nombor 8. Hasilnya wujudlah 4 musim. Ya. Bermula pada 21 Mac, bermulalah musim bunga. 3 bulan kemudian bermulalah musim panas.
pada 21 Jun. 3 bulan selanjutnya musim luruh pada 21 September. 3 bulan selanjutnya musim sejuk pada 21 Disember. Ni yang dimaksudkan dengan ayat 17 surah Ar-Rahman. Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Baik, kesan daripada kecondongan matahari, sama ada matahari itu condong ke utara ataupun condong ke selatan, kesannya hasilnya 4 musim. Itu kepada musim. Akan tetapi nilai harian yang memberi kepada kita nilai yang disebut tadi, ta'diluz zaman, ta'dilul waqt, maknanya wujudnya nilai tambah atau nilai tolak pada minit yang kita akan gunakan nanti apabila membuat hitungan waktu zuhur. Oleh itu, kita perlu menghitung terlebih dahulu nilai kecondongan matahari di Al-Qahirah pada hari semalam maupun pada hari ini untuk kita menghitung waktu zuhur. Dengan kata lain, nak menghitung waktu solat, terlebih dahulu kena mengetahui kedudukan matahari, kemudian mengetahui nilai kecondongan matahari, barulah kita dapat nilai sudut matahari. Dari sudut kita ubah kepada nilai jam, minit, barulah dapat jadual waktu solatnya. Jadi kita kena menghitung nilai kecondongan matahari. Dan nilai ini kita boleh catat, kan dia akan berulang. Setiap tahun dia berulang sama aja. Dah kira sekali, tak payah kira lagi. Boleh dibuat jadual waktu solat seumur hidup. Berdasarkan perisian stellarium ini, saya ambil pada kedudukan 2019. Tapi dia sama je, tak kisah. Baik, kita ambil pada jam 11:15 tengah hari tadi. Kita nak tengok saat-saat matahari berada di tengah langit. Saat-saat matahari berada di tengah langit Al-Qahirah pada jam 11:43, maka ditambah 1 minit, masuklah waktu zuhur. Lidulu kisyams. Kita nak kira nilai kecondongannya. Berapakah nilai kecondongannya? Baru-barulah kita dapat di situ nilai yang penting untuk pengiraan
waktu zuhur, pengesahan waktu zuhur dan waktu asar. Di sini dah bagi dah, kita boleh tengoklah, dia ada nilai-nilai yang dinyatakan. Ini contoh. Sekarang ni kita nak guna yang si moden ni. Kerana si moden ni kalau tak ada genih, dia hilang. Dia semua ranih aja. Jadi kita lupakan dia, maka kita kena buka lah peralatan lama. Baik, ambillah hari semalam lah, kerana waktunya sama je. Dalam tempohan masa 3 hari, waktu sama. Maknanya semalam 8 Oktober, hari ni 9 Oktober, esok 10 Oktober, 3 hari ni waktu sama. Kerana nota dah diberi semalam, tak apa kita buat semalam. 8 Oktober, kedudukan matahari berada pada 17 darjah sumbulah. Langkah seterusnya kita kena lihat di mana sumbulah tu. Jadi dalam rajah ini, sumbulah terletak daripada 0 hingga 30 darjah. Kalau Hauts terletak 0 hingga 30. Hamal 30 menuju 60. Thaur 60 menuju 90. Jauzak 90 turun balik ke 60. Saratan 60 menuju ke 30. Setiap satu buruj 30 darjah. Sumbulah dia terletak daripada 0 hingga 30 darjah. Maka kita ingat yang ni, kerana kita akan mengira nilai kecondongan matahari pada kedudukan matahari 17 darjah sumbulah, iaitu bersamaan 8 Oktober. Ini tujuan ditunjuk ni. Tujuan ditunjuk ni untuk kita faham sumbulah ni berada pada kedudukan 0 darjah hingga 30. Jadi apabila kita menghitung nanti 17 darjah sumbulah, kita ambil daripada 0 menuju ke 17. Barulah buka si rubuk ni. Ni yang malas ni. Minta ustaz ustazah semua peganglah rubuk. Baik. Di rubuk ini, zaman berzaman diletakkan satu kaus, tetapi dia adalah dairah, dia bulatan. Dairatul mail, dairatul buruj. Kita boleh sebut sama ada dairatul mail ataupun dairatul buruj. Inilah dia. Suku bulatan ni dinamakan dairatul mail, bulatan kecondongan matahari, mewakili dairatul buruj, bulatan buruj. Dairatul mail, suku je dibuat, suku saja. Jadi dairatul mail ini maknanya bulatan kecondongan matahari mewakili dairatul buruj, bulatan buruj yang 12. Dia mewakili gambar rajah yang ini. Mewakili gambar rajah ni. Mewakili gambar rajah ni. Gambar rajah ini dimasukkan dalam rubuk, tapi tak nampak lah. Nampak aja dibuat garisan kaus. Ini adalah dairatul buruj, yang juga dikenali dairatul mail. Baik,
Ashabul Fadilah Ustaz Ustazah lihat di sini, diletakkan awalannya ni di jaib Sitini ni, di jaib yang ke-24. Betul? 24. Daripada kosong sampailah kat sini 25, ni 24. Diletakkan di jaib 24. Kenapa letak dekat sini? Supaya nanti nilai sudutnya 23,5 darjah. Baik, dari sini cuba Ustaz-Ustazah turunkan. Turun. 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 Turun, 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 turun. Turun, 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 turun. Turun. Turun, turun, turun. Sampailah di sini. Betul? Jadi, di sini memberi nilai darjah, iaitu 23,5 darjah. Itulah nilai kecondongan bumi. Mahwarul ar, 23,5 darjah. Itulah kecondongan matahari paling maksimum, 23,5 darjah. Maka dibina itu hubungan antara nilai jib dengan nilai kaus. Nilai kaus itu mewakili nilai darjah. Dibuat di sini 24. Kenapa 24? Supaya bila diturunkan nanti, turun, memberi nilai darjah 23,5 darjah. 23,5 jarak darjah adalah nilai maksimum kecondongan matahari. Jadi Makkah berada pada 21,5. Madinah berada pada 24,5. Jadi kecondongan 23,5. Oleh itu Mekah dengan Madinah ni, dia mengimbangi mahwarul ard, iaitu paksi bumi yang kita iktibarkan sahaja. Berdasarkan nilai kecondongan matahari paling maksimum adalah 23,5 darjah. Kesan daripada kecondongan matahari itulah hasilnya yang Allah firmankan, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. 2 tempat terbit, 2 tempat terbenam. Baik. Maka langkah seterusnya nak dapatkan nilai kecondongan matahari ketika matahari berada pada kedudukan 17 darjah sumbulah. Sumbulah terletak dari 0 hingga 30. Jadi mula daripada sini, di 0, 5, 10, 15, 17, letak 2 lagi. Maka Ustaz-Ustazah tariklah benang secukup rasa, jangan kuat-kuat putus pula. Tarik benang, letakkan benang pada 17 darjah. Letakkan benang pada 17 darjah. Kenapa 17 darjah? 17 darjah sumbulah. Sumbulah terletak daripada 0 hingga 30. Jadi daripada 0 kita gerakkan hinggalah ke 17 darjah sumbulah. Terletak benang di sini. Maka Ustaz-Ustazah tengok persentuhan, pertemuan benang dengan dairatul buruj ataupun dairatul mail. Kan nampak dia bersentuh kat sini. Dia bersilang di sini. Ya. Turunkan. Turun, turun, turun. Turun, turun, turun. Turun. Dapatlah di sini. Pada perkiraan saya, mata kasar saya, kemampuan orang tua ni, kalau salah jangan marah, maka dia jatuh pada 6 darjah. 0, 5, 6 darjah. Oleh itu nilai kecondongan matahari pada 8 Oktober
9 pun beza sikit aja. Ialah 6 darjah. 6 darjah. Dapatlah nilai 6 darjah ni. Baik, kita pun buat data. Buat data. Mailus syamsi wa ta'diluz zaman. Kecondongan matahari di khatul istiwa. Tarikh 8 Oktober semalam. Jadi pada 8 Oktober terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Sumbulah. Pada 8 Oktober matahari muqumus syams. Matahari berada pada kedudukan 17 darjah Sumbulah. Nilai kecondongan matahari yang kita kira 6 darjah. Jadi disebut di sini mukhalafah. Kenapa mukhalafah? Kerana kecondongan matahari di selatan. Kecondongan matahari di selatan. Di selatan daripada kedudukan khatulistiwa. Khatulistiwa. Kerana yang kita kira ni adalah kecondongan matahari di khatulistiwa. Nanti baru kita kira kecondongan matahari di Al-Qahirah untuk waktu asar khususnya. Cuma ni kena tunjukkan nilai kecondongan matahari. Jadi kenapa 6 darjah? 6 darjah ni kecondongan matahari di khatulistiwa. Data yang kita dapat adalah data khatulistiwa. Nilai seperti ta'dilul zaman minit tadi itu adalah nilai di khatulistiwa. Jadi hasil di khatulistiwa kita gunakan di Al-Qahirah. Nanti ada penambahan pada nilai darjah. Ini data yang kita perolehi. Data inilah kita akan gunakan untuk pengiraan waktu solat 5 waktu. Selesai. Waktu zuhur. Waktu zuhur. Baik. Untuk pengiraan waktu zuhur, kita kena tahu bilakah matahari berada di tengah langit, iaitu zawal. Garis tengah yang memisahkan antara timur dan barat disebut dengan istilah zawal. Kemudian barulah kita kira nilai dulu kisyams, iaitu nilai di mana matahari gelincir daripada tengah langit. Menggunakan robok ni, jadi robok yang ada pada ustaz-ustazah tu belum sesuai lagi. Belum sesuai lagi. Tak apa, nanti saya akan terangkan kenapa belum sesuai lagi. Yang penting dah ada, cuma tak sesuai lagi untuk mengira nilai separuh bulatan matahari. Kalau gunakan robot saya tu, kita boleh dapat nilai separuh bulatan matahari. Kerana kaedah dia begini, ini waktu zawal. Jadi apabila matahari ni gelincir, sepenuhnya bulatan matahari ini sudah berada di sebelah barat. Aqimis salata lidulu kisyams. Aqimis salata lidulu kisyams. Dirikanlah sembahyang fardu zuhur kerana gelincirnya matahari dari tengah langit. Makna gelincir matahari itu keseluruhan bulatan matahari itu
tidak lagi berada di sebelah timur. Bulatan ni semuanya sudah berada di sebelah barat. Ya, daripada garis tengah. Jadi kita nak kira di sini berapa nilai bulatan matahari tu. Nilai bulatan matahari ialah, kalau kita gunakan robot mujayyab, nilai bulatan matahari itu, nilai bulatan dia, kita kata garis pusat matahari itu ialah setengah darjah. Setengah darjah. Apabila dia gelincir daripada tengah tu, maknanya dia telah gelincir 1/2 daripada bulatan penuh. Kalau dia tengah-tengah tu, tengah-tengah matahari, dia gelincir tu 1/2. Maka nilai yang kita nak tahu di sini maknanya, kalau satu bulatan penuh matahari itu setengah darjah, maka setengah bulatan, separuh bulatan adalah 1/4 darjah. Satu bulatan ni setengah darjah. Kalau separuh bulatan 1/4 darjah. Ngadu-ngadu nak tahu darjah, kerana dari darjah tu kita nak tukar kepada nilai minit. Baik, 1 darjah 4 minit. Setengah darjah 2 minit. Suku darjah 1 minit. Jadi kita hanya perlu tambah 1 minit sahaja daripada waktu zawal. Maka datanglah istilah di sini, nilai dulu kisyams adalah tambah 1 minit. Tambah 1 minit. Nilai dulu kisyams, nilai gelincirnya matahari. Kerana daripada tengah langit, bulatan matahari itu dia gelincir tu, dia mengambil masa 1 minit. Kerana gelincirnya setengah darjah. Maka setengah daripada bulatan matahari itu telah digelincirkan. Jadi kalau setengah adalah 1/4 darjah. Kalau 1/4 darjah, darjah tukar kepada minit, 1/4 darjah sama dengan 1 minit. Maka kita beri nilai dulu kisyam ialah 1 minit. Baik, ini kaedah menghitung waktu zuhur. Untuk 8 Oktober, boleh juga 9 Oktober. Pertamanya waktu zawal. Waktu zawal mesti jam 12. Dia angkatan. Macam mana pun jam 12 waktu zawal. Tinggal lagi nanti dia lambat sampai itu ataupun terlebih sampai ke, kita gunakan nilai ta'diluz zaman. Ini jam tetap zawal. Jam tetap waktu zawal pukul 12. Contohnya jam tetap matahari terbit jam 6 pagi. Matahari terbenam 6 petang. Matahari tengah langit 12 tengah hari. Tapi kecondongan matahari telah menyebabkan dia lambat sampai ataupun dia awal sampai. Kesan daripada kecondongan matahari itu. Menyebabkan juga kecondongan matahari menyebabkan juga dia lebih awal ataupun dia lambat pula. Kesan dia. Baik, maka jam 12 ini adalah waktu zawal. Dulu kisyams, ini nilai kecondongan matahari 1 minit. Baik, Al-Qahirah. Qahirah ni dia kena tolak 5 minit. Kenapa? Inilah dia. Qahirah kena dibandingkan dengan jam tempat kelahiran David Beckham. GMT, Greenwich Mean Time.
Ngada-ngada kenapa nak tolak begini? Kerana jam tangan yang ustaz-ustaz pakai ni, jam tangan mengikut ketetapan waktu GMT. Maka jangan banggalah pakai jam tangan tu. Jam tangan itu namanya disebut sebagai as-sa'atul wasatiyah. As-sa'atul wasatiyah maknanya jam purata. Dia purata. Jadi jam purata itu telah mengikut ketetapan GMT. Tapi semua ni kita ambil kira bahawa kita tak ikut dia. Kita semua sesuaikan waktu Qahirah dengan jam tangan yang dipakai. Macam mana dapat tolak 5 minit? Barulah buka di sini. Waktul mahalli. Waktul mahalli maknanya waktu Bandaraya Al-Qahirah. Baik, Qahirah telah ditetapkan. Tak kiralah Bandaraya Qahirah telah ditetapkan maupun seluruh negara Mesir ditetapkan, negara Mesir mestilah 2 jam lebih awal daripada London. Tak nak ikut, kau seorang tak ikut. Nak buat sendiri, perang dulu lah. Dah menang perang, letakkan Qahirah 0 darjah. Selesai masalah. Kalau tak, beginilah. Nak marah pun nak marah macam mana. Jadi Qahirah ni dia mesti 2 jam lebih awal daripada London. Seperti juga Makkah Al-Mukarramah telah ditetapkan, Saudi Makkah mestilah 3 jam lebih awal daripada London. Malaysia 8 jam lebih awal daripada London. Itulah ketetapan dia begitu. Jadi kalau tak puas hati, peranglah. Jadi Qahirah ni 2 jam lebih awal daripada London. Baik, yang kita tahu 1 jam nilainya 15 darjah, 2 jam 30 darjah. Daripada mana tu? Yang tadi 1 darjah 4 minit. 1 darjah 4 minit. Jadi 1 jam 15 darjah 1 jam. 30 darjah 2 jam. Oleh kerana Qahirah ni dia 2 jam lebih awal daripada London, maka diletakkan nilai 30 darjah. Daripada mana datang si 30 ni? Si London tu lah. Qahirah dia mesti 2 jam daripada London. 2 jam. 1 jam 15 darjah, 2 jam 30 darjah. Tolak nilai garis bujur. Tolak nilai garis bujur Qahirah 31 darjah 15 minit. Maka nak tukar balik nilai darjah kepada nilai jam, nilai darjah kepada nilai jam, kita bahagi dengan 15. Jadi 30 tolak 31 15 mana boleh? Tak apa, negatif. Mana kena tolak lah tu. Negatif 1 darjah 15 minit. Darjah nak tukar kepada nilai jam dan minit, senang aja. Oleh kerana ini ni 1 darjah 4 minit, dapat 4 minit kat sini. Ini suku darjah 1 minit. 4 tambah 1 5 minit. Jadi kena tolak 5 minit. Kalau tak tolak tak boleh. Boleh, jangan pakai jam tangan. Kena pakai jam matahari, al-mizwalah. Kena boleh jam matahari letak. Nak semayang tengok, gitu. Jadi jam tangan tak boleh bergaya lah. Jadi nak gunakan jam tangan ni, kena memahami nilai as-sa'atul wasatiyah, jam purata yang telah ditetapkan. Juga disebut
standard piawai. Baiklah. Jam 12 kena tambah 1 minit, kena tolak 5 minit. Dah tahu kenapa kena tolak. Kena tolak lagi 13 minit. Kenapa? Ini nilai ta'dilul zaman yang kita kira tadi tu. Jadualnya jadual begini. Maka 17 sumbulah 17 sumbulah 13 kan? Tengok atas, tolak. Maka kena tolaklah dia. Tolak 13. Oleh itu waktu zuhur jam 12 tambah 1 minit, 12 1 minit. Tolak 5 minit, tolak 13 minit, dapatlah 11.43 minit. Inilah dia waktu zuhur di Bandaraya Al-Qahirah. Kalau dah faham macam gini, maknanya untuk kiraan terus kita benda yang sama, tinggal lagi diubah pada ta'dilul zaman aja. Diubah pada ta'dilul zaman aja. Kita akan tengok nilai ni kan, ikut nilai ni je ubah. Maka dapatlah waktu zuhur setahun. Tak payah nak buat yang lain, cuma ubahkan nilai ta'dilul zaman. Macam hari tu kita dah buat daripada 17 ni. Jadi untuk seterusnya 14. Jadi kalau hari ini 9, kalau 9 tu dah 18 sumbulah, maka dekat sini wah, dia kena tolak lagi. Lebih banyak tolaknya. Tolak 14 darjah. Untuk menjelaskan lagi apa sebenarnya sepatutnya, maknanya matahari ni akan sampai di tengah, ni garis tengah ni, khatuz zawal kan, sampai di tengah ni pukul 12. Tapi nampaknya dia sampai lebih awal. Dia sampai lebih awal. Tengok, dia dah sampai garis tengah ni lebih awal. Nanti bulan yang lain dia berubah. Contohnya bulan 11, bulan 12. Bulan 12 nanti kita tengok, dia belum sampai lagi. Bulan 12 nanti 11.47. Baik. Bulan 1. Bulan 1 ni bulan Januari, jauh lagi. Dia akan sampai pukul 12 2 minit. Bulan Februari, bulan Mac pun dia sampai lambat lagi. Tengok 12 6 minit. Nilai tu maknanya ni nak sampai di tengah langit tu. Jangan pening-pening. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni dah buatkan jadual tu. Apa cerita? Tapi kalau rajin sangat, nganggur tak ada kerja, nak buat PhD dekat universiti tempatan, boleh. Boleh buat kiraan. Nak cerita malu, tapi ceritalah sikit. Ada seorang tu, yelah, orang masih tahulah. Jadi dia nak buat kajian ni.
Saya kata dengan dia, kau suami isteri, anak satu kan, anak kecil lagi, lebih baik kau mohon grant kajian kepada bank negara melalui kementerian Kementerian Kewangan, bank negara, untuk dapat grant kajian. Oh, boleh ustaz, kau universiti tempatan, kau buatlah macam-macam cerita-cerita, kencing berak kencing. Saya cakap macam kita suka-suka lah. Habis nak buat kajian kat mana? Australia. Jadi engkau dengan suami engkau, dengan anak engkau boleh makan angin kat sana. Kajian berapa lama? Setahun. Kenapa setahun? Hari-hari nak ambil kedudukan ni. Kenapa tak kat Malaysia aja? Tak boleh jalan lah, bro. Jadi dapatlah, taklah banyak, 2 juta. 2 juta bagi geran kepada dia. Maka dia suami dia, anak dia duduklah dekat Perth, Australia. Hari-hari ngambil ni je, entah ya entah tidak. Balik Viva, doktor you. Dapat doktor dah. Yang nyesalnya kenapa tak ajak aku dalam rumah aku. Tu je. Kerana 2 juta tu tak boleh. Kabur-kabur sikit. Allah Akbar. Buat kajian. Jadi senangnya nak dapat doktor. Siapa suruh belajar Azhar yang susah dulu? Tak baik kata gitu. Allahu Akbar. Akhir zaman. Jangan dipikir apa. Akhir zaman ni siapa pandai ngencing dia naik dah. Itu. Benda tak ada apa, cuma nak buktikan. Ini adalah diberitahulah bahasa Mak Salih ni lah, table of mean value of the equation of time in minutes. Maka kita boleh bandingkan nilai the equation of time yang disediakan oleh NASA. Contohnya hari ini dan hari ini kena tolak 14 minit. 9 Oktober. Semalam 8 Oktober tolak 13 minit. Kita cuba lihat sama ke tidak bulan Oktober. Bulan Oktober, ya, pada 8 Oktober kena ditolak 12.3 minit. Pada 9 Oktober kena ditolak 12.6 minit. Jadi maknanya ada perbezaan antara 1 minit dengan 2 minit sahaja. Kalau kita punya kiraan 12.3, kita adalah 13 minit. Kan? Samalah tadi Mak Salih saja ada puluhan-puluhan, patutnya kasih 13. Apa nak 12 puluhan. Dia nak claim lebih. Dengan kata lain, tak ada perbezaan, tapi ianya menjadi kajian utama. Kajian utama dalam NASA. Ni NASA yang telah sediakan. Jadual ni dah tak payah buat lah. Maknanya wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dia akan berulang hinggalah turunnya baginda Isa alaihi salam. Kau jangan tanya akulah. Kita tanya doktor kat sini. Jadi turunnya baginda Isa, summa udtum fima bada'tu. Rubuk mujayab mungkin digunakan semula. Jadi yang lain semua dah tak boleh. Baik, begitu juga nilai yang kita kira tadi tu. Kita kira nilai kecondongan matahari. Bagaimana NASA pula nyatakan?
declination. Table of the declination of the sun. Actionnya cakap putih. Nak datang sini kan, tiba-tiba dekat immigration tu, si Arab immigration tu cakap orang putih dengan aku ketahukan aja. Tak baik ngumpat semua. Dia bangganya dia cakap orang putih. Orang dia tak tahu one je, bukan wan. Baik, kalau kita lihat jadual yang diberi pada 8 Oktober 5 darjah 39 minit. 6 darjah lah. Negatif, tolak. Iaitu matahari berada di selatan khatulistiwa. Juga pada 9 Oktober baru sama dengan kita. Tolak 6 darjah 2 minit. Dan nilai ini digunakan sehinggalah baginda Isa AS turun. Itu je. Nilai kecondongan matahari. Oleh itu tak ada perbezaan. Dengan kata lain, NASA pun entah dia ngambil kita bumi aja. Betul dia kelentong, dia makan angin kat mana tak tahu. Semua table of the declination. Declination ni maknanya kecondongan untuk matahari yang kita kira gunakan rubuk mujayyab tu. Dengan kata lain, masih relevan kita menghitung. Baik, kita selesaikan lagi satu waktu asar, lepas tu baliklah kerana dah masuk asar. Untuk kiraan waktu asar, bagi negara Mesir ni dia ada khilaf. Kerana apa? Oleh kerana kecondongan matahari. Jadi ketika waktu zawal, matahari berada di tengah langit, ada kalanya bayang yang wujud ketika zawal itu lebih panjang daripada tiang yang kita dirikan. Faham tak? Perkara ni tak berlaku di Malaysia, tak berlaku di Makkah, tapi berlaku di Mesir. Kerana Al-Qahirah tu dia 30 darjah garis lintang dia daripada khatulistiwa. Jadi ada hari-harinya apabila matahari itu, khususnya bulan 12 nanti, pada bulan 12, jadi ketika matahari berada di tengah langit, berada di zawal, kalau kita letak tiang pada waktu itu, kita dapati bahawa panjang bayangnya melebihi daripada tinggi tiang. Dah masuk asar ke ni? Yang kita maklumi kan, kita belajar kitab fiqah, masuknya waktu asar itu panjang tiang sama dengan bayangnya. Tapi di Mesir ni, waktu zawal tu sebelum zuhur, panjang bayang tu melebihi tiang. Ini jamak ta'iyah ke jamak apa? Istimewanya Mesir ni. Maka dia akan wujudnya khilaf. Pun begitu, atas dasar kaedah ini, langkah berjaga-jaga telah dibuat supaya kita dapat bezakan bayang tiang ketika zawal dengan bayang tiang asar. Apapun, bayang yang wujud ketika zawal itu ditambah lagi dengan tinggi tiang. Itulah kadar bayangnya tu. Masuknya waktu asar. Demikian kenyataan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfah menjelaskan bahawa
kita akan dapati nanti waktu asar yang kita kira dengan rubuk mujayyab lebih lambat daripada waktu asar yang telah dipersetujui oleh kerajaan Mesir. Kenapa? Kerana Mesir mengambil kira detik paling awal asar. Detik paling awal asar. Bagi Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfah, Imam Ibnu Hajar tetap bertegas bahawa bayang ketika zawal tu kena tambah lagi dengan kadar panjang bayang. Maka makin panjanglah bayang tu, barulah masuknya asar. Wah, tak apa. Maka langkah seterusnya, bukalah muka surat ni. Selesai ni habis, kita baliklah. Kerana aku ni bukan rajin sangat. Tapi kalau kira ranih ni rajin pula. Ni kira waktu-waktu ni lemah semangat lah. Baik, Mailu Syamsi di Khatul Istiwa kita dah kira tadi. NASA pun mengakui 6 darjah. Ardul Balad Al-Qahirah, garis lintang di Al-Qahirah 30 darjah 4 minit. Baik. Maka Mailu Syamsi di Al-Qahirah kena tambah. Kerana Qahirah ni dia berada di utara Khatul Istiwa, walhal matahari itu condong 6 darjah ke selatan dari Khatul Istiwa. Oleh itu kecondongan matahari di Qahirah ialah 36 darjah 4 minit, iaitu 6 darjah kecondongan di Khatul Istiwa tambah dengan nilai garis lintang Ardul Balad di Qahirah. Ya, kerana 6 darjah ni kecondongan di Khatul Istiwa, condong ke selatan. Maka oleh kerana condong ke selatan, bertambah condonglah lagi di Qahirah. Alangkah di Khatul Istiwa pun condong ke selatan 6 darjah, apatah lagi di Qahirah, maka lebihlah condongnya. Oleh itu 6 darjah tambah nilai garis lintang Ardul Balad Bandaraya Al-Qahirah 30 darjah 4 minit, dapatlah nilainya 36 darjah 4 minit. Sama ada kita nak gunakan nilai ghayah ataupun nak gunakan nilai Mailu Syamsi pun dah boleh. Kalau nak gunakan nilai ghayah 90 tolak 36 darjah 4 minit, dapatlah 53 darjah 56 minit. Nak gunakan ni pun boleh, nak gunakan nilai ni pun boleh, untuk kita gunakan nanti di rubuk mujayyab. Baik. Dah azan. Tak sempat nak kira waktu asar. Tak apa. Kita beri laluan laungan azan asar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul fadilah, ustaz ustazah, tengoklah si robok tu. Ambil robok. Maka di robok itu telah disediakan kepada kita 2 garis lengkuk waktu asar. Garis lengkuk pertama adalah garis lengkuk asar pertama, dan yang di sini garis lengkuk asar kedua. Ini namanya kausul asril awal. Di sini kausul asril tsani. Kaus, dia bukan khatul mustaqim, dia bukan garis lurus, tapi dia kaus. Maka garis lengkuk asar waktu pertama mazhab Syafi'i, dan garis lengkuk asar waktu kedua mazhab daripada Imam Abi Hanifah. Kausul asril awal, kausul asril tsani. Baik, Al-Syaikh Al-Imam Al-Khawarizmi sediakan garis ni. Kalau garis ni, hujung ni, kita akan dapati diletak kepada kita di sini ialah 42 darjah setengah. 40, 41, 42, 42 setengah. Jibnya tu, nilai jib 42 setengah. Kenapa? Kalau kita turunkan nanti, dia akan jatuh pada 45 darjah. Jib Sitini tu nilainya 42 setengah. Kalau kita turunkan 42 setengah ni, turun, ya, tepat berada pada nilai darjah kaus tu 45 darjah. Kenapa dibuat begitu? Maknanya apa pun prinsipnya 45 darjah ni panjang tiang sama dengan panjang bayang. Tetapi di negara Mesir ada perbezaan dan khilaf. Darul Ifta telah membuat keputusan, maknanya cuba menghitung waktu asar yang paling awal. Tapi kalau ikut keterangan Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia tetap berpegang, dia nak juga mengambil kira bayang ketika zawal. Berapa panjang bayang zawal tu ditambah dengan panjang tiangnya. Oh, makin panjang lah. Kenapa? Saduz zara'i, langkah berjaga-jaga. Kalau kita lambat sikit, tak apa lambat sikit, kata Ibnu Hajar. Walau bagaimanapun hari ini yang kita kira, kita menghormatilah Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi dari segi amalan kena ikutlah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Hukum dan Pemetaan Mesir. Kau janganlah nanti kau tak nak cerita lah. Ini kan fanul ilmi, kesenian ilmu. Kita bagaimana ulama dahulu. Sadu zara'i dia tu, langkah berjaga-jaga dia. Baik, benang kita letakkan, sama ada nak ambil nilai ghayah 53 darjah 54 minit. Makna ghayah ni matahari paling tinggi pada hari semalam ialah 53 darjah 56 minit. Ataupun kita ambil yang semalam punya, nilai kecondongan matahari di Al-Qahirah ialah 36 darjah 4 minit. Jadi nak ambil nilai ni boleh 36 darjah 4 minit, ataupun ambil nilai ghayah 53 darjah 56 minit. Makna ghayah ni daripada kosong
naik ke atas. Matahari itu tak atas kepala. Dia cuma sekadar 53 darjah 56 minit sahaja daripada ufuk. Ataupun kita ambil daripada atas, daripada 90 bawa turun nilai kecondongan. Condongnya 90 turun sebanyak 36 darjah 4 minit macam ni. Jadi ustaz-ustazah boleh sukalah nak kira dari sini boleh. Kosong nilai goyah daripada kosong, anggaplah di sini adalah nilai kosong ufuk kosong. Goyah dia paling tinggi matahari itu 53 darjah 56 minit. Ataupun daripada atas kepala kecondongannya 36 darjah. Kosong buat turun 10, 20, 30, 35, 36. Jadi nak kira dari atas ke bawah, nak kira daripada atas ke bawah, ini kita kira nilai kecondongan matahari. Ataupun nak kira daripada rayahnya, daripada ufuk kosong naik ke atas. Dua-dua boleh. Yang penting dah jelas, ambillah si benang, letaklah si benang ni dekat 53 darjah 56, letak ajalah 54. Ni 55 kan, letak dekat 54. Kalau kita kira daripada bawah 54, kira daripada atas 36. Dah letak, senang je kerja dia. Titik sentuh persilangan benang dengan kita mazhab Syafi'i, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Titik sentuh benang dengan kaus asrul awal. Nampak tak kat sini? Disentuh kat sini. Turunkan. Turun. Kita dapati bahawa dekat 30 ni. Betul? 30 dari bawah, 60 daripada atas. Dari bawah ni 30, dari atas 60. Jadi kita sambung aja waktu zuhur tu daripada atas turunlah ke bawah. Jadi ada 60 ni daripada atas, kita ambil daripada zuhur, turunlah 60. Oleh itu namanya darjah khissatul asar. Darjah khissah. Darjah khissah. Kan? Salah tulis. Darjah khissatul asri. Darjah khas untuk waktu asar 60 darjah. 60 darjah ni kita tukar kepada nilai jam. Kalau 15 darjah 1 jam, 30 darjah 2 jam, 60 darjah 4 jam. Senang je. Congak-congak aje. Susah lagi ni. Terus seperti biasa 4 jam tolak dengan jam mahalli untuk Bandaraya Qahirah, tolak 5 minit, tolak dengan 13 minit tak dulu zaman, hasilnya jam 3.42. Jadi nampaknya beza dia sebanyak 40 minit. Kenapa beza? Kerana Syekh Ibn Hajar Al-Haytami disuruh tambah lagi tu, panjang bayang ketika zawal, tambah dengan tinggi tiang. Itu yang lama. Tapi inilah dia Saduz Zara'i. Habis yang sekarang ni tak ada masalah, kerana Darul Iftah dia nak kira waktu asar yang paling awal bila boleh waktu asar tu, bila boleh. Yang ini Saduz Zara'i, langkah berjaga-jaga, supaya nak berpegang juga dengan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya boleh. Itu istimewanya untuk Mesir ni, kerana ialah
Apatah lagi kalau nanti kita berada di Stockholm, kita berada di satu tempat di mana siangnya ada waktunya, siangnya 4 jam aja. Oh, seronok puasa waktu tu. 4 tahun yang lalu, pelajar-pelajar kedoktoran daripada Stockholm, saya pun tak tahulah. Dia telefon, aku tak nak jawab, tak kenal siapa kan, hantu mana, telefon tak nak jawab. Dia WhatsApp, pandai pula. Dia beritahu, kami pelajar-pelajar kedoktoran Stockholm. Wah, kami nak tanya dengan Ustaz Hanafiah. Tanyalah, aku cakap senang-senang aja, WhatsApp. Kami terpaksa berlapar. Memanglah puasa lapar lah. Selama 20 jam. Oh, 20 jam. 20 jam dia kata kami lapar. Boleh tak kami ikut pelajar-pelajar Iran? Kerana pelajar Iran, dia buka puasa ikut negara Iran. Oh, suka kau. Maka dia kata, saya pun jawab, boleh. Dipersilakan balik ke Malaysia. Engkau ikut waktu Malaysia. Jadi engkau duduk dekat Stockholm, nasib engkau lah, Mamat. Nama pun Mamat. Wa mahyaya wa mamat. Jadi sabarlah, aku cakap. Mana boleh Ustaz? Tu kau punya pasal lah. Siapa suruh kau pergi duduk sana? Kau balik je. Inilah aku cakap. Saya WhatsApp dengan dia. Sekarang ni ambil cuti, tangguh pengajian. 8 tahun lagi engkau pergi dekat Stockholm tu, insya-Allah bulan Ramadan ni siangnya 4 jam aja. Jadi engkau bangun tidur, kau tidur balik 4 jam, sudah-sudah buka puasa. Zuhur, asar, jamak takyah. Lagi pula nak mengira waktu zuhur dengan asar tu pendek tu, cepat tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi memang ada khilaf kerana kadar panjang malam, kadar panjang siang yang berbeza. Yang mula terasa. Okeylah, apatah lagi kalau berdasarkan satu riwayat, Baginda Sulaiman alaihissalam apabila diminta oleh Iskandar Dzulqarnain untuk beri peruntukan besar, bukan peruntukan nak buat rumah Johor ke apa, itu kecil je. Peruntukan nak menghalang tembok Ya'juj, Ma'juj, Jaj. Jadi Baginda Sulaiman alaihissalam ni dia sampai ke titik kosong darjah kutub utara. Ni ada pelajar perempuan tu tanya, kenapa mesti kosong darjah tu utara? Aku pun jawablah, itu bukan soalan peksa lah, tak payah jawab. Yang boleh jawab senangnya begini, dalam suratul Kahfi, Baginda Sulaiman alaihissalam dia sampailah ke kutub utara, kosong darjah. Maka terkejut Baginda Sulaiman alaihissalam yang Allah sebut dalam Al-Quran, min duniha sitra, suratul Kahfi. Min duniha sitra. Maknanya Baginda Sulaiman alaihissalam melihat matahari tak terbenam, tak terbenam. Tak ada siapa yang boleh menghalang matahari itu. Min duniha sitra. Memanglah 6 bulan nampak matahari itu tercongok gitu je. Dia akan pusing macam 8, nombor 8. Jadi itu ketika musim panas kan. Musim sejuk tak nampak matahari pula. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun turun ke selatan. Barulah dia kata, inilah dia tempat manusia boleh hidup. Dengan kata lain, riwayat menyatakan Baginda Sulaiman alaihissalam mencadangkan jangan hidup di kutub utara yang tak ada malam dan siang. Dia kalau boleh setiap hari mesti ada malam, mesti ada siang. Kerana nilai malam, nilai siang itu keperluan manusia. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadli. Jadi Nabi Allah Sulaiman tak
Tidak menyokonglah kalau kita nak hidup dekat kutub utara 0 darjah. Min duniha sitra. Matahari je bila nak tidur. Jadi Nabi Allah Sulaiman turun ke bawah. Barulah Nabi Allah Sulaiman jenamakan inilah tempat yang paling baik hidup daripada kutub utara. Maka Nabi Allah Sulaiman tulis di situ, sabitkan di situ namanya sabirin. Sabirin, orang-orang yang sabar dengan kesejukan sahaja yang boleh hidup di sini. Maka David Beckham tak belajar tajwid, nak sebut sabirin tak kerti. Siberia. Siberia. Jadi Siberia tu asal dia perkataan sabirin, orang-orang yang sabar aja boleh. Macam ustaz-ustaz kan musim sejuk kat sini, baik kau duduk je, jangan bagi kuliah lah, duduk je. Sejuk sangat. Aduh, yelah. Kau nak dengar kuliah sejuk-sejuk ni ya, macam aku juga dulu kat Mekah, sama juga. Sejuk tu, duduk aja kat Syarif Mansur, duduk aja. Tak pergi kuliah, alah, darurah. Ad-daruratu tabihul mahdhurat. Al-hajatu tanzilu manzilat ad-darurah. Jadi aku pun sama macam kau orang, juga bukan rajin, juga dulu belajar kat Mekah, dah lah tak baik kata-kata. Tapi rezekinya, rezeki kalau kita belajar di bumi Anbiya ni, tu dia nak dapat barakah tu. Tanah alim pun dialimkan, ya Allah. Tak faham tak aku? Tanah alim pun dialimkan. Tu bumi Anbiya ni. Kalau bumi Malaysia susah kau nak alim betul-betul. Ialah kerana kita tak dapat doa. Doa-doa pilihan Allah, kesayangan Allah, kekasih Allah. Adakah kita boleh tahu tanda matahari terbit sebelah barat? Tahu setelah baginda Isa AS mengagih-agihkan harta kekayaan Nabi kita. Bila matahari terbit sebelah barat, baginda Isa AS dah turun dengan Imamul Mahdi Al-Muntazar bunuh Dajjal. Kemudian dia bagi harta kepada Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Dibunuhnya semua hinzir-hinzir. Waktu tu semua kaya, maka tak makan ish lah. Waktu umat Islam 120 tahun hidup kemewahan. Jadi selepas baginda Isa AS wafat, setelah bunuh Dajjal, baginda Isa telah agihkan harta-harta kekayaan kepada umat Islam. Umat Islam masih lagi ada 120 tahun untuk fun and fair. Fun fair. Jadi maknanya kiamat ni berlaku apabila umat Islam ni lupa daratan. Oleh itu sekarang ni lama lagi kiamat. Jadi baginda Isa AS turun, dia agih harta tu yang tak tahan tu. Tapi nampak ustaz-ustazah tak dapat lah kau. Engkau zaman kemuncak Imam Mahdi tu aja. Macam mana nak dapat kitab, nanti saya beritahulah. Kitab tu semua ada kat Mesir sebenarnya. Ustaz, apakah waktu sesuai untuk keluar pada waktu pagi supaya tidak keluar bersama dengan binatang buas? Dia binatang buas ni kena ingat tu lah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi binatang buas ni tak tahulah, yang penting kita nak tangkap binatang tu jual laku. Binatang buas ni dia akan keluar lepas tengah malam.
Sebab itu di Taiping tu zoo dia buat malam. Kita akan nampak cergasnya binatang tu, aktifnya binatang lepas tengah malam. Jadi awal pagi dia macam kita juga, dia tidur lah sebenarnya. Tinggal lagi yang aku boleh cerita lah, kan dah tanya macam gini. Dulu balik belajar Mekah, mengajar sekolah Arab Kota Tinggi, bujang lagi. Masa kosong nak ngajar kuliah, tauliah tak ada, kesian aku. Jadi masa kosong ada, aku pergi memburu. Pergi dekat dalam hutan, kita cari sungai. Matahari nak terbenam, nanti kita akan nampak rusa, napur, dia akan pergi kat sungai ataupun lompat air. Kenapa? Dia nak mengambil wuduk waktu maghrib. Semua begitu. Maghrib katakan dekat sinilah 5, katakan 5:30. Jadi pukul 5 tu aku dah ada dah. Tunggu. Nanti kita akan nampak binatang datang. Rusa, napur, tu rezeki hari ni rusa lah. Rusa ke napur, kancil datang, dia akan minum, diminum dekat tepi sungai ataupun tepi lompat air. Jangan tembak dulu, sabar. Kita tengok pula, lazimnya kita ni lepas minum makan nak kena rokok Winston tau. Jadi rusa pun begitu. Dia lepas minum apa semua, dia akan cari garam bukit, milhun, garam bukit. Jadi kita akan tengok, dia akan pergi ke atas tu, atas tu ada garam bukit. Lepas dia minum, dia pasti pergi. Maknanya ke garam bukit, kita akan tunggu. Dia akan balik ikut laluan ni. Dia balik ikut laluan ni, memang depan kita, tembak pada jarak 5 meter, kena. Masa tu boleh pinjam senapang rela, akulah pinjam. 5 meter tak kena. Bodoh sangat. Kena punya. Tinggal lagi hari itu Masjid Bandar Tenggara beritahu, Ustaz kalau dapat bawa lah 2 ekor, kerana saya pergi cari dekat empangan Lingyu belakang, dekat Bandar Tenggara. Jadi jemaah kata, Ustaz carilah 2 ekor. Cubalah insya-Allah, aku cakap. Jadi asar dah masuk, kita pun tunggu. Muda lagi kurus, kuat lagi tu. Tengok napuh dah dapat 1. Kita tunggu pula, binatang tu dah ada. Tunggu larut malam. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Di binatang dia itu, dia akan keluar waktu maghrib ataupun keluar lepas tengah malam. Tapi itulah, malam tu memang tak ada rezeki. Waktu kita dah nampak dah rusa tu, nampak pula mata merah, sifat belang tu. Apalah barang, aku cakap, sabar-sabarlah hidup ni. Jadi saya pun beritahu dengan kawan kita balik. Kenapa? Belang ada depan. Jadi kalau kita tembak rusa tu, kena. Nanti belang tak puas diterkam kita tau. Aku belum kahwin lagi masa tu. Baliklah, balik. Tu cerita. Dah macam-macam, kau tanya macam-macam, aku jawab tau. Adakah bumi mengelilingi matahari atau sebaliknya? Jawapannya amrun i'tibari. Pekerjaan yang kita iktibarkan saja. Kerana kita ni ada 2 ufuk. Ufukul hakiki, ufukul mar'i. Ufuk al-mar'i, ufuk yang dilihat oleh mata kasar, matahari terbit, matahari terbenam. Tapi ufukul hakikinya, ikut teori, lain pula. Itu semua amrun i'tibari. Kalau orang bertanya, kalau begini, kita tanya, berapa kau nak bagi aku? Kalau ada menyatakan bahawa Ustaz kena setuju mengatakan bumi flat, boleh. Bayar je 1 juta. Kerana semuanya tu amrun i'tibari. Teori je. Jangan digaduh-gaduh.
Mengapa kosong darjah itu bermula daripada utara? Dah cerita tadi. Adakah apabila menggunakan mancis perlu membuat bulatan yang kecil? Yelah, mancis tu pendek. Buatlah bulatan kecil. Yelah, nak tanya apa salahnya. Oh, markas tu merujuk kepada mana? Markas tu merujuk kepada penempatan kita. Rakaza. Rakaza tu maknanya kita menelik. Jadi markas, tempat menelik. Macam kau tanya. Jika bumi itu sfera, boleh tak kita hadap kiblat terbalik? Jangan gitu. Kerana Darul Ifta' dah buat keputusan. Darul Ifta' menyatakan kalau kita membuat tanggapan bahawa bumi ini kurrah, bola, jadi kita kena kira jarak terdekat. Oh, hebat. Syekh Ali Jumaah ni memang hebat. Allah beri dia luar biasa. Kita pun tak boleh jawab. Setakat aku pun tak pandai. Jadi Syekh Ali Jumaah beritahu ketika perhimpunan falak di Turki, saya tak pergi kerana aku bukan profesor, katanya, sampai hati. Yang pergi Profesor Datuk Dr. Muhammad Zamri, wakil Malaysia. Dia balik, dia ceritalah, maknanya Syekh Ali Jumaah buat keputusan begitu, iaitu kiranya bumi ni kita iktibarkan bumi ni bola. Jadi kalau kita ngadap kiblat terbalik kan boleh pusing juga. Ali Jumaah kata tidak. Kita kena kira jarak. Kalau jarak terbalik itu lebih dekat, ikut yang terbalik. Kalau jarak yang depan tu lebih dekat, ikut yang depan. Selesai masalah. Kalau tak bergaduh je, wagiman, wagiran, wagimin. Jadi Syekh Ali Jumaah beritahu, bukan menganggap dari segi nilai sudut, kena anggap jarak terdekat. Kalau kita menganggap dia tu bola, sfera, kena kira. Ya, satu hal lagi siapa nak kira. Apakah perbezaan antara ilmu falak dan ilmu nujum seperti yang termaktub dalam Tajul Muluk? Wah. Baik. Tajul Muluk asalnya pun, pengarangnya pun di Mesir juga, Asy-Syaikh yang kita hormati. Tetapi Tajul Muluk ni kitab yang disebut dengan istilah tajribah. Jarrabah, yujarribu, tajrib. Maknanya dalam bahasa Melayu uji kaji. Jadi kitab Tajul Muluk ni bukan keyakinan, tetapi bolehlah dijadikan pedoman. Pun begitu, kitab Tajul Muluk tidak lagi popular di Mesir maupun di Malaysia kerana perubahan musim dan cuaca. Dah banyak yang tak kena. Yang kenanya tambahan bayaran ni dia. Jadi kitab ni bukan kata tak sesuai. Kitab ini maknanya kesan daripada perubahan musim dan cuaca, berubahlah kehendak kemahuan manusia. Dia merupakan kitab atas dasar tajribah, uji kaji. Sekiranya menjadi uji kaji, tajribah menjadi mujarabah. Mujarabah. Datanglah istilah mujarabat Melayu daripada perkataan Arab. Sudah diuji dan diperolehi hasil ujian. Mujarabah. Mengapakah atau apakah rahsia disunatkan berbekam di pertengahan bulan seperti 19? Ada pada 17, 19, 21 bulan Melayu. Kita disunatkan berbekam selepas tengah bulan. Daripada 1 hari bulan Muharram
hingga 15 hari bulan Muharram tak perlu. Begitu juga 1 Safar hingga ikut tarikh Hijri. 15 Safar tak perlu. Kerana daripada 1 hingga 15 itu Al-Badar, bulan penuh purnama. 1 hingga 15, setiap hari ada 4 nilai yang Allah beri. Nilai tumbuh, nilai tambah, nilai subur, pekat likat. Tetapi 16 bawa ke 29, dia adalah nilai al-islah. Al-islah maknanya pemulihan, nak dipulihkan. Daripada 16 hinggalah 29. Ambil tarikh ganjil. Kalau nak bekam 17, 19, 21. Yang penting selepas tengah bulan. Kerana tengah bulan tu disebut sebagai zamharira. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Lepas tengah bulan baru. Itu baru cerita 4 jam tak habis. Terakhir, saya pernah baca di satu artikel bahawasanya zodiak Gemini jatuh pada bulan Mei. Tapi dalam adakah ini khilaf juga? Ya, saya pernah baca di satu artikel bahawasanya zodiak Gemini, aku bahasa Urdu tak faham sangat, jatuh pada bulan Mei. Tapi dalam PDF Ustaz ni jatuh pada bulan Julai. Jawapannya yang dulu tu dia ikut jadual lama. Sebab itu kita ikut jadual baru. Jadual yang Al-Syaikh Al-Imam Abu Rayhan Al-Biruni sebut Ba'da Al-Faini. Jadi jadual yang kita ikut ni adalah Ba'da Al-Faini. Ni dia. Darjah matahari Ba'da Al-Faini Al-Miladiyah. Selepas 2000 tahun dia berganjak. Selepas 2000 tahun dia berganjak kedudukan tu. Tapi masa tak mengizinkan rumah aku nak jalan ni. Jadi salah silap, mohon jutaan kemaafan. Saja nak tanya. Apa dia? Tak ada nak cakap daripada esok masih ada. Esok ajalah. Jangan takut, esok datang. Wallahu a'lam bissawab. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.